Baik, kembali berlintas langsung dari Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM dan saya kini berada di bahagian dalam bangunan, berada di tingkat 3. Sepatutnya saya difahamkan tingkat 3 ini akan menempatkan bilik seminar, latihan dan juga perpustakaan buat doktor-doktor, buat kaki tangan di sini. Tetapi apabila ianya berubah menjadi sebuah hospital COVID-19 memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit COVID kategori 4 dan juga 5, kawasan ini, ruang ini telah berubah menjadi tempat rehat buat para petugas di sini. Jadi ini yang dapat disaksikan, mereka akan biasanya tempat barang dan sebagainya akan disediakan tempat untuk berehat selepas mereka merawat pesakit-pesakit. Dan hari ini saya cukup bertuah, kami dapat menubual Profesor Dr. Said Zulkifli Said Zakaria merupakan penggarah Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM pada pagi ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, terima kasih Faria. Baik, apabila Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ini kan hasrat asalnya menjadi hospital pintar kanak-kanak pertama di Malaysia, tapi diberikan amanah tanggungjawab yang baru, mungkin Prof boleh berkongsi dengan kami lah berkenaan dengan bagaimana persiapan ya, ada segi kemudahan dan juga para perawatnya untuk merawat pesakit COVID kategori 4 dan juga 5 di sini. Ya, baik, kami telah menerima maklumat daripada pengurusan tertinggi KPT dan juga UKM bahawa arahan ordinan pengambil alihan sementara oleh KKM telah ditandatangani pada 4 hari bulan Jun. Dan alhamdulillah mulai pada tarikh tersebut kita telah bertugas lumus menyiapkan hospital ini seperti yang Fariha cakap, ada beberapa kawasan yang terpaksa bertukar fungsi. Jadi kita telah menukarkan ward-ward rawatan harian kita kepada ward pesakit umum, manakala ICU kita terpaksa ditukarkan menjadi ward ICU COVID. Dan kita terpaksa meletakkan beberapa jaringan-jaringan supaya mengelakkan penyebaran COVID kepada orang lain dan lebih-lebih lagi pada petugas. Selain daripada itu, kita telah mendapat bantuan yang banyak daripada Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan yang diketuai oleh Dr. Roni dan pasukannya dari segi bantuan bahan pakai habis, ubat-ubatan dan peralatan. Jadi dia menguruskan semua keperluan kami. Selain daripada itu, sementara itu kita telah mendapat bantuan daripada Hospital Putrajaya, Hospital Serdang, Institut Kanser Negara, dan MAEP sendiri telah mengantarkan beberapa peralatan dan juga bahan pakai habis untuk kita gunakan. Sementara kita menunggukan kita punya own supply daripada JKWPKL. Dan dari segi persediaan lain, kita telah mendapat sokongan daripada rakan sekerja yang boleh katakan rapatlah daripada Hospital Kuala Lumpur yang diketuai oleh Dr. Datuk Herik dan juga Hospital Chancellor Tunku Mukhris untuk menyediakan bantuan-bantuan seperti pembedahan dan kaki tangan. Alhamdulillah takat ini kita telah menerima lebih kurang 74 kaki tangan KKM, termasuklah pakar-pakar perubatan, pakar-pakar bius dan jururawat dan lain-lain, dan seperti pegawai perubatan untuk membantu kami menjalankan tugas. Itulah persiapan kita. Dan alhamdulillah setelah lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pada 11 hari bulan Jun, dan seminggu selepas itu pada 17 hari bulan Jun kami telah menerima pesakit COVID kami yang pertama. Mungkin bila kita dah menerima, dah mula masuk kan, jadi mungkin macam mana kemasukan pesakit-pesakit sini? Macam semalam berapa orang, doktor? Semalam kita dapat 8 orang. Kapasiti kami untuk menerima pesakit ialah 45 kategori 4. Ya, ini kategori yang tenat lah kiranya. Yang paling tenat ialah kategori 5. Dan dalam masa seminggu saja kita telah menerima 26 pesakit, berjaya mendischargekan 2 hari lepas, dan pesakit ICU telah bertambah kepada 6 orang. Ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat kan, keadaan hospital memang tenang. Dulu macam mana keadaannya? Memang macam ni juga. Semuanya alhamdulillah menerima tanggungjawab ini dengan hati terbuka, dan apabila rakan-rakan seperti Mercy telah datang untuk memberi bantuan latihan, bukan dari segi kecekapan saja tapi latihan dalam mengendalikan krisis, alhamdulillah mereka tenang dalam menjalankan tugas dan menerimanya dengan baik. Baik, terima kasih sangat Profesor bersama kami hari ini. Dan bila Prof kata semua dapat menjalankan tugas dengan baik, saya nampak di situ ada beberapa orang doktor dah sedap bersedia untuk masuk ke red zone. Red zone ward di bawah, doktor, di tingkat 2. Jadi bila bercakap mengenai ini, terima kasih doktor. Okey, kita nak bersama dengan ini sebahagian daripada barisan hadapan di Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ini. Kabarnya sebentar saja lagi mereka akan ke bawah. Dekat sini tak ada zon kuning, sini terus ada zon merah. Jadi
Jadi ini dia Dr. Ahmad Ashraf Aziz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang bersiap sedia untuk ke tingkat 2. Ya. Bersiap sedia. Semenjak hospital ini mengambil alih ataupun mengambil tanggungjawab yang baru. Jadi bagaimana mungkin kalian jugalah Barisan Hadapan menerima tugas baru ini macam mana? Okey, pada mulanya agak terkejut, tapi lama kami sudah biasa dengan keadaan yang sekarang lah. Okey, kini tugas kami untuk merawat pesakit mengikut prosedur dan guideline yang telah ditetapkan lah, untuk memastikan pesakit keadaan stabil dan selesa lah. Okey, cabaran yang kami hadapi selalunya untuk memakai PPE ini dalam masa 12 jam lah, paling minimum lah. So itu kami terpaksa menghadapi benda itu. Cabaran pertama pakai PPE ini macam mana? Sebab kalian biasanya akan mengendalikan kanak-kanak kan, tapi apabila perlu memakai bagaimana mengambil masa yang lama tak nak membiasakan diri tu. Nak biasakan ni pada permulaan dia agak sukar, tapi bila ada series of training, so alhamdulillah kami dapat biasakan dan jadi rutin kepada kami pada setiap hari. Keadaan pesakit yang dimasukkan di hospital ini bagaimana? Sebab doktor merawat mereka kan? Seperti yang kita ketahui, pesakit yang hantar ke sini semua kategori 4 dan ke atas. Maksudnya kategori 4 pesakit yang memerlukan oksigen, keadaannya agak tidak stabil lah. Jadi kami terpaksa berada di dalam tempoh yang lama untuk memastikan tidak ada apa yang tidak diingini berlaku ataupun pesakit jadi tidak stabil. Bila saya datang ke sini, saya lihat kebanyakan daripada jurawat, doktor-doktor ni semua comel-comel. Sebab kalian biasa kan mengendalikan kanak-kanak kan, saiz yang comel dan sebagainya. Tapi bila berubah tugas tu kan, kita tahu kita merawat pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 ni, nak angkat tong gasnya lagi dan sebagainya, nak kendalikan orang dewasa kan. Bagaimana melihat semangat juang rakan-rakan jurawat dan sebagainya dalam keadaan seperti ini? Semangat semangat teammate antara kita sangat kuatlah. Kami saling bantu-membantu, tak kira sama ada nurse ataupun doktor ataupun AMA, kami tetap bantu satu sama lain, untuk menjayakan inilah COVID-19. Terima kasih banyak doktor. Selamat menjalankan tugas. Sebab kalian semua kalau tengok kan kat sini, boleh ikut saya sekejap. Itu pun kita boleh lihat antara petugas-petugas Barisan Hadapan sedang bersiap sedia untuk turun ke ward pesakit di tingkat 2 ini. Baik, nanti kita akan bawakan lagi, kita nak lihat apakah lagi support system yang lain untuk hospital pakar kanak-kanak ini dalam memerangi COVID-19 sekarang ini. Kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini di MHI. Kembali ke Seri Pentas.